Hello, hai, Assalamualaikum. Okay, hari ni aku nak buat video sekali. This is my first time at YouTube. So, korang boleh subscribe and like. So, this is my first time lah. So, keep support me. Okay, sejak kebelangan ni kecoh lah berkaitan dengan Menteri Pengajian Tinggi ni membuat kontes TikTok kepada pelajar universiti, dan diorang akan dapat hadiah yang agak lumayan bila diorang akan menang. Tapi kontes ni ramai dikecam oleh netizen dengan pelbagai feedback yang negatif. Antaranya ialah, sekarang kita dah sibuk dengan COVID-19, tapi kau kenapa tiba-tiba nak buat kontes TikTok lah kan? So TikTok ni banyak video gelek lah, akan merosakkan imej pelajar lah, tak ada benefit, akan menimbulkan perkara negatif dan pelbagai lagi. Banyak feedbacknya. And menteri tersebut terpaksa cancel terus kontes tu and padam video TikTok yang beliau pernah buat dengan influencer iaitu Norin dengan adik dia, tak apa namanya. So diorang terus delete because of kecaman daripada netizen tu lah. So banyak persoalan dekat otak aku sekarang ni, kenapa Malaysia anti sangat dengan TikTok? Why? So dalam video ni aku nak bersihkan sikit lah nama TikTok ni daripada benda-benda yang negatif yang berada di pemikiran rakyat Malaysia. So, apa yang best and benefit dalam TikTok ni? Memang aku nak ceritakan and tunjukkan kepada rakyat Malaysia yang tak pernah download TikTok tapi membuat cemuhan and membuat assumption yang buruk-buruk kepada TikTok user. Antara ayatnya adalah, budak TikTok tak mature. Apa sih budak TikTok? Banyak gelek lah, apalah. Sebelum aku nak pergi lebih jauh lagi, aku nak terangkanlah sedikit fakta berkaitan dengan aplikasi TikTok ni. Okay, apps ni merupakan aplikasi kelahiran dari negara China daripada company ByteDance dan merupakan platform untuk mencipta, mengongsi dan discover muzik video pendek, dan ia merupakan platform untuk karaoke atau lip sync. So, misi diorang pula adalah untuk memberi inspirasi kepada kreativiti dan membawa kegembiraan kepada semua TikTok user. Ya, okay. Untuk pengetahuan korang, aplikasi ini adalah aplikasi yang kedua paling banyak di-download pada tahun 2019, mengalahkan Facebook, Messenger dan Instagram. Okey, mengikut data daripada Menara Sensor, TikTok ni mendapat lebih 700 juta user secara global pada tahun lepas. Okey, sementara Facebook pula menerima kurang dari 700 juta downloader. Okey, sekarang pada tahun 2020, TikTok dah mempunyai 800 million active user weh. TikTok dah worldwide guys, bukan Asian je, dah worldwide. So, antara hujah-hujah aku untuk membersihkan imej TikTok ni adalah, yang pertama, TikTok ni actually menguji tahap kreativiti korang. Kreativiti ni boleh diuji dari pelbagai cara lah. Yang anti-intelektual ni mesti akan cakap, alah, kau bagi kertas, pensel, color pun boleh uji kreativiti kan. Okay, faham. Tapi sekarang dah zaman teknologi and orang zaman sekarang lebih tertarik dengan gadget. Cuba korang bagi pilihan ke anak korang atau budak-budak kecil lah, antara buku dengan gadget, mana diorang akan pilih? Mesti akan gadget kan. Aku percaya lebih 80% kanak-kanak akan memilih gadget berbanding buku. Begitu juga dengan dewasa. Okey, berbalik pada itu, apa kaitan kreativiti dengan aplikasi TikTok ni? Okay, TikTok ni banyak features and template yang sesuai untuk newbie yang nak cenderung kepada video creator. Tapi bukanlah yang advance, yang banyak grafik semua tu. Ni yang basic je lah. Kalau nak yang advance, guna Filmora, Premiere Pro dan sebagainya. So ni yang basic sahaja. So yang mana newbie tu bolehlah guna apps ni untuk macam berlatih edit video korang tu. So korang yang tak pernah download yang guna ni sebab korang tak tahu. So nanti dah download, korang try cuba edit video, and kalau korang tak tahu apa function tu, boleh tengok dekat YouTube. Diorang banyak tutorial share daripada TikTok user jugalah. Bukan video creator je. Sebenarnya dari TikTok ni lah kita boleh tengok bakat menari. Bukan golek je, okey? Banyak lagi menari.
Kau dekat TV pun ada yang menari. Bukan golek je. Banyak benda yang menari and benda yang atraktif. Okay, menari, berlakon, life hacks, menu masakan dan sebagainya. Diorang lebih suka guna TikTok ni sebab user friendly. Tak perlu nak susah-susah edit guna laptop. And then kena download lagu lagi. Sebab apa? Sebab dalam TikTok ni dah ada lagu. So korang just pilih and then buat video. Mudah, easy. Tak perlu nak pergi Y2Max, nak pergi YouTube downloader, edit bagai, and then nak kena pergi laptop, kena transfer video, transfer gambar. No need. It's too terlalu complicated. Okay, untuk video creator yang newbie ni, just guna handphone. Just senang. Benda tu dah ada depan mata and then senang. Benda tu dah dalam TikTok tu memang dah ada, dah complete everything dengan feature, template dan sebagainya. Okay, itu yang pertama. Yang kedua pula, korang tahu tak company MK Curtain? CEO adanya adalah Datuk Kelvin Chu. Korang kenal tak? Okey, company ni gunakan TikTok untuk popularkan syarikatnya dari situ diorang boleh generate sales. Video TikTok daripada yang dibuat oleh Datuk Kelvin Chu ni bukanlah yang mengarut, dia lebih kepada benda-benda yang positif, motivasi berkaitan dengan kehidupan, perhubungan manusia, komunikasi dan sebagainya. Untuk pengetahuan korang, Datuk Kelvin Chu ni ada 704.5k followers di TikTok. Bukan rakyat Malaysia je tau. So, my point is, from positive content tu, korang boleh bangunkan company korang and menjadi terkenal and generate sales dari medium tu. So sekarang, MK Curtain ni dah jadi popular and sales dah banyak dah. Sebab berpunca daripada video TikTok yang Datuk Kelvin Chu buat. Actually, selain daripada beliau, ramai je entrepreneur dari negara lain yang buat. Mereka ni lebih fokuskan kepada kata-kata motivasi and benda-benda yang positif. Okay, selain daripada kata-kata motivasi, kata-kata positif ni, ada juga orang yang buat video yang berkaitan dengan kesihatan. And time coronavirus, beliau banyak buat video berkaitan dengan coronavirus. And beliau merupakan seorang doktor yang bernama Dr. Julie Smith. Dan beliau mempunyai pengikut sebanyak 472.0k followers. So, banyak info kesihatan yang aku dapat dari situ. Yang anti TikTok ni akan cakap lah, hai, kat Google kan boleh cari, kat YouTube kan boleh cari. Memang ada. Tapi berbeza cara targeter. So, yang ketiga dan yang terakhir, aku malas nak sembang lebih-lebih, nanti Kang kena kecam. So, yang terakhir ni, TikTok ni worldwide. And negara paling banyak user adalah di India, diikuti dengan China, dan yang ketiga adalah US. Daripada TikTok ni, korang boleh belajar banyak benda dengan cara yang lebih senang difahami. Antaranya berkaitan dengan budaya negara lain. Dan kita juga boleh share budaya negara kita dalam TikTok. So, orang daripada negara lain boleh tengok dan terpekun dengan budaya kita, budaya rakyat Malaysia. Okay, selain itu, info-info untuk traveller berkaitan dengan best country and beach to travel. Banyak lagi info-info worldwide yang korang akan dapat tahu secara cepat dan mudah. Seperti bahasa paling banyak digunakan, masyarakat paling ramai, negara termiskin dan sebagainya. Banyak info-info yang korang boleh dapat di situ. Ni memang ada dekat Google, tapi korang nak cari ke? Semata-mata kan nak cari tiba negara termiskin and then bahasa tak adanya. So dari TikTok ni tu dah lengkap dah. Selain berhibur, korang juga dapat info tambahan dalam dok lari kan, dan dok lari orang buat challenge kan, ada juga tiba-tiba orang share pasal info-info ni, info-info yang berguna. Tak semua video TikTok tu mengarut, bergelik lah, pegang tangan makwa-makwa. Tu zaman mula-mula dulu adalah yang jadi viral. Dan masa mula-mula TikTok tu wujud, dia tak banyak feature and yang korang boleh buat. So, diorang menari lah. Yang advance jadi bergelik and viral. Itu yang rakyat Malaysia nampak and tahu. Benda tu memang dah ada dekat kepala rakyat Malaysia ni, is bahawa TikTok is bergelik, TikTok is benda yang negatif. So, benda-benda yang baik and positif, tak ada pula orang yang nak viral, orang yang nak bagi tahu dekat seluruh dunia yang benda tu adalah yang baik. Tak ada. Alah, Malaysia,
benda yang bukan-bukan suka viral. Tapi bila part TikTok kecam itu, kecam ini. TikTok ni yang menjadikan dia tak bermanfaat kalau kau ikut trend yang mengarut, buat menari tanpa faedah dan sebagainya. So, konklusinya, di Facebook ada toksiknya, di Twitter ada kebenciannya, di Instagram pun ada kerucahannya. Yang penting bukan apps apa, tapi tangan yang menggunakan apps tersebut. Ya, itu saja. Okay, terima kasih and selamat mengecam. Okay, bye.